Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Amirah binti Jamil dan rakan saya Siti Nur Syahidah binti Muhammad yang merupakan pelajar PDPP IPG Kampus Raja Melewah akan membentangkan tajuk peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Tugasan ini dibuat bagi memenuhi kehendak kerja khusus EDUP 2102 Sosiologi dalam Pendidikan Semester 1 2021. Baik, secara mudahnya kami akan ceritakan mengenai konsep sosialisasi dan bagaimanakah ejen sosialisasi ini berperanan di dalam masyarakat. Yang kedua, kami akan menceritakan tentang peranan guru itu sendiri, tentang apa yang perlu dibuat oleh guru dan apa yang tidak boleh dibuat oleh guru, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Baik. Menurut Sekamu Dewan Edisi keempat, sosialisasi bermaksud usaha untuk memindahkan hak milik seseorang menjadi milik negara atau proses mendidik seseorang untuk menyesuaikan diri dengan suasana, sikap, nilai dan norma yang dapat diterima oleh masyarakat. Maknanya di sini, seorang guru, dia perlu, apabila nak jadi guru, dia perlu untuk menimba ilmu kepada guru. Dan apabila dia menjadi guru, dia akan mentransfer ilmu dia kepada murid dia. Makna kata dalam sini, ilmu tu tak berkurang pun, tapi ilmu tu sentiasa ditransfer untuk menjadi satu amalan atau norma baru dalam masyarakat atau norma sentiasa dalam masyarakat. Ini boleh kita panggil sebagai proses pendidikan lah dalam kehidupan kita sekarang ni. Kalau kita tengok daripada kata-kata pakar Muhammad Saleh Lebar, dia kata proses interaksi sosial yang membolehkan manusia memperolehi personaliti atau sahsiah. Kalau kita tengok bayi, dia tidak, masa dia lahir dia tak punya personaliti tertentu, tapi apabila dia semakin membesar dan dewasa, dia meniru personaliti orang-orang di sekelilingnya. Contohnya ibu bapa dia, kakak dia, abang dia. Sebab itulah kadang-kadang kita cakap dengan anak-anak ni, perangai awak ni samalah macam ayah awak, atau perangai awak ni samalah macam atuk awak. Macam itulah. Jadi, secara kesimpulannya, kita boleh katakan apabila kita sebut tentang sosialisasi ini, ia membawa maksud yang sangat-sangat baik, iaitu interaksi antara manusia sama ada verbal atau non-verbal. Makna kata manusia ini berinteraksi antara satu sama lain sama ada melalui percakapan secara lisan. Contohnya bila kita cakap manusia A ni akan memahami apa yang dicakap oleh manusia B. Ini adalah dikatakan sebagai verbal. Yang kedua ialah non-verbal. Non-verbal ini bermaksud melalui tingkah laku seseorang. Contohnya, guru melakukan tindakan-tindakan tertentu di dalam kelas. Sebagai contoh,
guru masuk dengan memberi salam dahulu, kemudian dia meletakkan buku, susun buku di atas meja, kemudian membuat sedikit catatan ringkas tentang apa yang akan dipelajari pada hari ini. Itu dinamakan sebagai tingkah laku non-verbal. Apabila manusia melakukan tugasan bersama sekalipun tanpa interaksi, ia juga boleh dikatakan sebagai proses sosialisasi. Maknanya kita boleh katakan sosialisasi ini tidak kira sama ada orang atau tak ada orang, maka ia dikira sebagai sosialisasi. Maksudnya tak kiralah melibatkan orang atau tak melibatkan orang, dia tetap dipanggil sosialisasi. Contohnya macam zaman kita sekarang, Zaman sekarang teknologi, zaman PDPR ni, Facebook, Twitter, Instagram, itu juga dipanggil sebagai salah satu ejen sosialisasi dalam kehidupan masa sekarang kita ni. Seterusnya, kita akan tengok pula apakah tujuan sosialisasi ini diperlukan. Pertama sekali, tujuan sosialisasi ini iaitu kita nak berinteraksi antara manusia adalah kita nak kembangkan kemampuan seseorang individu. Pelajar kita di dalam kelas, kita tak tahu dia nak jadi apa kadang-kadang tu. Kita tanya sampai tingkatan 5 pun kita tanya, tetap tak tahu lagi nak jadi apa. Jadi, apa pentingnya sosialisasi ini iaitu kita nak kembangkan kemampuan murid kita. Sebagai seorang guru lah, kita nak kembangkan kemampuan murid kita ni. Sebabnya murid ni dia belajar banyak subjek, cabang ilmu terlalu banyak dia belajar hari-hari. Maka sosialisasi itu diperlukan untuk cungkil bakat-bakat mereka melalui apa? Melalui persatuan yang diorang sertai guru. Guru kena mencari kat mana kemampuan seorang murid tersebut. Yang kedua, selain daripada mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri individu, sosialisasi juga bertujuan untuk memberi keterampilan yang diperlukan oleh individu. Maksudnya, kadang-kadang anak murid kita ni tak mempunyai personaliti yang bersesuaian. Maka secara keseluruhannya, masyarakat sekeliling dia yang akan beri satu personaliti kepada dia. Contoh kakak dia, abang dia. Kadang-kadang kita tengok anak murid kita darjah 1. Banyak personaliti dia dipengaruhi oleh kakak dan abang dia. Sebabnya kehidupan dia baru bermula masa darjah 1. Tujuan sosialisasi diperlukan juga dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah untuk membentuk kepribadian yang unggul dalam diri individu. Dan yang terakhir, untuk menanam nilai kepercayaan kepada seseorang. Nilai kepercayaan ini sama ada percaya antara manusia untuk melakukan sesuatu tugasan atau percaya kepada prinsip-prinsip lain. Contohnya prinsip ketuhanan dan lain-lain. Sebab dengan menanam nilai kepercayaan pada diri seseorang ini, barulah interaksi senang dijalankan. Andai kata kalau kita tak tanamkan nilai kepercayaan kepada seseorang, contohnya pelajar. Kalau kita tak tanamkan nilai kepercayaan dalam diri pelajar ini, macam mana dia nak lakukan kerja dalam kumpulan? Maka sosialisasi ini tidak berlaku secara efektif dan tak berkesan secara efektif kepada pelajar tersebut. Baik, kita mesti tertanya-tanya siapakah yang memberi kesan sosialisasi kepada seseorang pelajar dan individu dalam membentuk personaliti individu seseorang itu. Maksudnya siapa yang terlibat dalam faktor sosial membentuk personaliti seorang murid ini? Mari kita tengok. Sebenarnya ada banyak elemen yang sangat besar yang terlibat dalam menjadi ejen sosialisasi kepada seseorang individu. Baik. Ejen sosialisasi yang pertama yang terlibat dalam diri individu tersebut adalah ibu bapanya. Setiap bayi yang lahir akan dikelilingi oleh ibu bapanya. Jadi tak ada manusia yang lahir tak ada ibu bapa. Jadi apabila dia ejen sosialisasi pertama bagi bayi adalah ibu bapanya. Yang kedua, adik-beradiknya, abang, kakak, dan yang seterusnya adalah pengasuh. Apabila dia memasuki 2 tahun, 3 tahun, jika dia mempunyai jika ibu bapanya terpaksa bekerja, maka dia perlu dihantar kepada pengasuh. Jadi pengasuh juga adalah salah satu ejen sosialisasi bagi murid tersebut. Apabila murid tersebut, kanak-kanak tersebut meningkat dewasa, umurnya 7 tahun hingga 12 tahun, ejen sosialisasinya di sekeliling dia tu akan berubah dengan lebih banyak, lebih besar lagi. Sebab dia dah jumpa lebih ramai orang.
Contohnya seperti guru, warga sekolah, rakan sebaya ataupun dalam persatuan-persatuan yang diceburi dia. Itu akan menambah lagi ejen sosialisasi dalam kehidupan seorang murid tersebut. Jadinya semakin banyak ejen sosialisasi di sekeliling anak-anak, lagi banyak personaliti anak-anak murid tersebut yang akan terbentuk. Mari kita tengok sedikit video klip tentang ejen sosialisasi. Seterusnya, kita akan lihat pula peranan guru sebagai ejen sosialisasi yang merupakan tajuk pembentangan saya pada hari ini. Pertama sekali, guru perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Kondusif ini bukan bermakna kita perlu duduk dalam aircon, kelas yang canggih, ada macam-macam. Cukuplah ia menepati syarat-syarat adanya guru, adanya pelajar, adanya silibus. Kadang-kadang kalau kita tengok sekolah-sekolah di kampung, mungkin tak cukup peralatan yang lengkap dalam satu-satu kelas. Tapi boleh ke sekolah ni yang tak cukup peralatan ni melahirkan persekitaran pembelajaran yang kondusif? Jawapannya ya, boleh. Sebab inilah peranan guru. Sebab apa tak cukup fasiliti, guru perlu buat apa? Kalau tak cukup fasiliti, guru perlu buat apa? Guru boleh menyampaikan ilmu dengan baik, dengan tunjuk nilai murni yang baik. Dan salah satunya adalah interaksi. Interaksi juga merupakan salah satu pembelajaran kondusif yang boleh diamalkan oleh guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Sebagai contoh, guru boleh mengajar melalui perbincangan kumpulan. Maka, perbincangan kumpulan tidak memerlukan apa-apa props untuk pelajar. Tapi, pelajar boleh bersoal jawab, bersosial antara mereka sesama sendiri dan bersosial bersama guru untuk mereka mengembangkan idea. Guru juga boleh membentuk projek kerja kumpulan seperti buku scrap. Hal ini boleh menggalakkan murid berbincang sesama mereka, bersosial sesama mereka untuk mencambahkan idea yang lagi banyak. Dan yang ketiganya adalah explorers. Ini adalah 3 contoh mudah yang guru boleh lakukan untuk mengembangkan perhubungan sosial dalam kalangan murid. Persekitaran pembelajaran yang kondusif boleh dilakukan bergantung dengan kepandaian dan kebijaksanaan guru. Perkara yang paling penting yang perlu ada pada seorang guru adalah memelihara kepribadian dirinya. Pelajar-pelajar akan melihat setiap tindakan, tingkah laku, percakapan seorang guru. Sebagai guru, kita perlu tunjukkan akhlak dan peribadi yang baik dengan mengamalkan nilai-nilai murni. Bukan sahaja mengajar nilai-nilai murni, tapi kita perlu amalkan sendiri nilai-nilai murni yang kita ajarkan. Hal ini kerana guru merupakan model para pelajarnya. Kita tahu, seseorang guru mempunyai kelemahan dan kekurangan. Maka apabila berhadapan dengan pelajar, sebaiknya tunjukkanlah akhlak dan peribadi yang terbaik yang guru ada, supaya pelajar akan ikut akhlak baik guru dan mengamalkannya dalam kehidupan harian mereka. Cukuplah sekadar itu daripada saya dan akan diteruskan oleh sahabat saya Siti Norsyahidah Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada Umi Amirah.
Saya Siti Nursyahida akan menyambung beberapa lagi peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Peranan guru yang seterusnya ialah guru sebagai penyebar ilmu. Merujuk kepada buku Guru sebagai Pakar, Strategi Pembelajaran Abad ke-21, pelakuan penyampaian ilmu dan maklumat adalah seakan-akan berbentuk naluri semula jadi demi memastikan kesinambungan hidup manusia di muka bumi. Ini menunjukkan bahawa penyampaian ilmu telah berlaku sejak kewujudan manusia. Tenaga pengajar yang kini digelar guru memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan pelajar. Di sekolah, para pelajar memperoleh maklumat daripada guru-guru. Sebagai ejen sosialisasi, guru merupakan rujukan utama antara dua hala, pelajar dan guru, untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci. Guru berperanan menyebarkan ilmu yang berkaitan nilai-nilai murni dan kemahiran seperti membaca, menulis, mengira dan sebagainya supaya dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berilmu, berakhlak dan berdisiplin terhadap ilmu. Ilmu yang disampaikan kepada pelajar akan terus diamalkan dan dipraktikkan dalam diri seterusnya, melahirkan generasi yang cinta kepada ilmu pengetahuan serta menjadi amalan sepanjang hayat. Peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah ialah mengembangkan ilmu dan kemahiran. Menurut KPM tahun 2012, menerusi perkembangan teknologi terkini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menitik beratkan penggunaan bahan bantu mengajar atau BBM sebagai komponen yang penting di setiap sekolah. Melalui petikan akhbar berita harian tahun 2017, Ketua Pengarah Pelajaran Tan Sri Dr. Khair Muhammad Yusof, guru kini berhadapan murid yang jauh berbeza dengan anak didik masa lalu. Dan sebagai pendidik berwibawa, mereka perlu melengkapkan diri dengan teknologi semasa. Pelbagai kursus dan latihan serta kemudahan teknologi telah disediakan untuk memudahkan ejen sosialisasi ini meningkatkan ilmu dan kemahiran mereka dalam bidang perguruan. Justeru, seseorang itu hendaklah sentiasa melengkapi diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran untuk disampaikan kepada pelajar supaya dapat dimanfaatkan apabila mereka telah melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi atau boleh dipraktikkan di alam pekerjaan nanti. Guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah berperanan untuk memastikan tingkah laku positif pelajar dan menghentikan tingkah laku yang negatif supaya tidak melanggar etika pelajar yang sepatutnya. Guru bertanggungjawab dalam memupuk sikap, nilai dan khasiat peribadi pelajar selaras dengan kehendak masyarakat. Setiap guru hendaklah sentiasa berusaha untuk membina hubungan yang positif antara guru dan pelajar di sekolah. Ini menunjukkan bahawa tugas guru bukan hanya mengajar, akan tetapi ejen sosialisasi ini berperanan untuk menerapkan nilai-nilai murni sama ada secara langsung atau tidak langsung melalui aktiviti di dalam bilik darjah atau semasa pelaksanaan aktiviti co-curriculum. Guru juga mestilah sentiasa menunjukkan tingkah laku yang positif supaya dapat dicontohi oleh para pelajar. Sebagai kesimpulannya, dapatlah kita memahami dengan jelas bahawa guru memainkan peranan yang sangat besar sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Para pendidik hendaklah sentiasa bersiap siaga untuk menghadapi cabaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada masa akan datang. Guru seharusnya menjadi teladan kepada pelajar bukan sahaja dari aspek keterampilan tetapi juga dari aspek pendidikan dan profesionalisme dalam melahirkan generasi yang berakhlak mulia, berdisiplin dan berkarisma pada masa hadapan. Mengambil kata-kata daripada Palmer 2007, beliau mengungkit peranan mentor yang pernah ada satu ketika dahulu menyentuh kalbu guru. Mentor bukan hanya sekadar menjadi contoh teladan dalam pengajaran yang baik, tetapi
tingkah laku, kata-kata dan tindakan mereka yang telah meninggalkan kesan mendalam dalam jiwa dan amalan. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.